dengan bersahur, diikuti dengan berpuasa di sepanjang hari. Kemudian kita melaksanakan kefarduan Jumaat. Kemudian kita berbuka. Kemudian kita diikuti dengan solat maghrib. Kemudian kita hadir ke sini untuk mendirikan solat isyak berjemaah. Dilanjutkan dengan solat tarawih, yang mana Bilal mengatakan as-salatu tarawih min qiyami syahr Ramadan athabakumullah. Artinya solat tarawih itu sebahagian daripada qiyam, yakni solat malam, yang mana Nabi sebut as-salatul qiyam masna masna. Solat qiyam itu ialah dua rakaat. Kemudian kita akhiri dengan beriktikaf di dalam masjid ini. Bagi mereka yang belum berniat iktikaf, silalah berniat iktikaf. Mudah-mudahan di sepanjang kita duduk di dalam majlis ini diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut annahu man qama al-ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang solat bersama imam sehingga apabila imam selesai, kita pun selesai, maka ditulis padanya beribadah di sepanjang malam. Orang yang solat isyak berjamaah dikira beribadah separuh malam. Kemudian diikuti dengan solat qiyam bersama imam sehingga imam selesai, dia pun selesai, ditulis ibadah sepanjang malam. Jadinya kalau tuan-tuan tunggu di sini, tuan-tuan balik sama je tuan-tuan. Dikira ibadah dah sekira sepanjang malam. Jadi kalau ustaz jadi tuan-tuan, ustaz pilih yang balik, sebab imam pun dah balik. Tuan-tuan tunggu sini apa, imam pun dah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, ustaz tak boleh ambil masa panjang sebab kita mengharungi fasa-fasa yang begitu kental dalam melakukan ibadah yang bukan mudah sebenarnya. Kita diuji tahun ini dengan kepanasan yang luar biasa, kemudian diikuti dengan hujan lebat yang luar biasa. Jadi bukan mudah. Sebab itulah Allah berikan ganjaran yang begitu besar. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan yang Allah Ta'ala gandakan pahala daripada 10 menjadi 700 kali ganda. Sebab apa? Sebab Allah nak berikan keberkatan pada bulan ini, dan Allah nak mengangkat kita. Yang pertama, Allah nak menyucikan kita, dan kedua, nak mengangkat kita satu kedudukan yang tinggi, sehingga kan orang yang berpuasa maka diberikan suatu pas yang istimewa, iaitu VIP. Ketika nak masuk syurga, dia ada pintu khas untuk dia di dalam syurga, iaitu pintu Ar-Rayyan. Tuan-tuan, ustaz tak mengambil masa yang panjang. Paling lama pun malam ni ialah 10 suku. Jadi tuan-tuan boleh tengok jam, dah tak lama lah. Tuan-tuan kira daripada belakang. Kalau ustaz tak habis juga 10 suku, tuan-tuan balik je lah. Ini apa ustaz kata 10 suku. Jadi memang 10 suku. Tetapi kalau ustaz boleh berhenti di awal sebelum 10 suku, itu bonus. Tu dia. Tuan-tuan nak bonus tak? Jadi kalau tuan-tuan nak bonus, ustaz kena berhenti sebelum 10 suku. Baik tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan lah bulan yang mana Allah Ta'ala wajibkan berpuasa. Sebenarnya ayat ini ada kaitan dengan dua ayat sebelum itu, iaitu ayat yang Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Kemudian ayat berikutnya ayyamak ma'dudat, yang diwajibkan puasa itu bukan satu hari, tetapi beberapa bilangan hari, 29 ataupun 30. Yang dimasukkan 29 hari ataupun 30 itu ialah bulan Ramadan. Itu. Jadi Allah Ta'ala mengatakan bahawa bulan Ramadan lah bulan yang mana Allah fardukan berpuasa. Dan bulan itu jugalah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada sekalian manusia, bukan petunjuk kepada orang beriman sahaja, bahkan petunjuk kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadi penjelas kepada petunjuk tersebut.
Bukan sahaja sebagai petunjuk, tetapi penjelas, yakni pentafsir kepada petunjuk tersebut. Artinya apa? Artinya pertama ialah Al-Quran menafsir Al-Quran. Terdapat banyak cerita-cerita dalam Al-Quran yang sebenarnya Allah menafsir antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tunjukkan bukti. Wabayinat, maksudnya pembuktian. Iaitu sebab itulah Allah Ta'ala, apabila kita membaca Al-Quran, Allah Ta'ala akan sampai, ada beberapa ayat Allah Ta'ala sebut, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka itu tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Lihat pula kepada langit bagaimana ia ditinggikan? Tengok pula kepada bumi bagaimana dia dihamparkan? Itu artinya apa? Artinya Allah Ta'ala nak ajar pada kita supaya apabila baca Quran, bukan sahaja melihat tetapi juga berfikir. Artinya Quran mengajar kepada kita berfikir. Tuan-tuan, berapa banyak Quran ada di dalam masjid ni? Banyak. Ditambah lagi rumah kita pun ada Quran. Dalam poket kita, dalam aplikasi kita ada Quran. Tetapi berapa banyak Quran itu menjadi petunjuk kepada kita? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab kita tak tahu guna. Kan? Kita ngaku je lah, kita tak tahu guna. Kalau tuan-tuan diberikan satu handphone yang begitu hebat, handphone yang tercanggih di dunia, handphone itu boleh mengukur nadi kita, boleh ukur kita punya BP kita, dia boleh ukur kita punya step kita, dia boleh ukur. Bukan itu sahaja, daripada handphone itu sendiri dia boleh menjana pendapatan. Daripada bagaimana orang boleh, dan dengan handphone sahaja dia boleh jana pendapatan. Dengan handphone sahaja dia boleh hubung antara daripada satu negara ke satu negara dengan sebiji handphone saja. Kita balik-balik accept, balik-balik accept, betul gaduh. Itu kita, kan? Itu je kita. Orang bina duit dengan handphone, kita keluar duit pakai handphone. Itu kita. Sebab apa? Sebab kita tak pandai guna. Berapa ramai orang yang ada handphone? Ramai. Tapi berapa ramai yang pandai guna? Tak pandai. Handphone cap ayam lagi. Handphone cap ayam satu lagi, kita pun cap ayam apabila pakai handphone tak reti. Walaupun diberikan handphone yang begitu canggih, diberikan handphone yang paling canggih, tapi kalau kita tak pandai guna, sama juga. Kita dengan handphone sama je, kedua-dua cap ayam. Begitulah Quran. Quran yang Allah Ta'ala beritahu bahawa hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Tetapi berapa ramai yang boleh gunakan Quran itu sebagai petunjuk? Tak ada. Tak reti, kita tak reti. Dah lah kita baca bahasa Arab pun kita tak reti, apatah lagi nak mengambil intibah, lagi kita tak reti. Sebab itulah disebut dalam satu hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya yang lain. Dan kedudukan mempelajari Al-Quran itu sangat tinggi, sebab Quran itu sendiri tinggi nilai dia. Dia bukan bahasa kata-kata manusia, bahkan juga bukan kata-kata daripada Nabi SAW. Bukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berkata mengikut hawa nafsunya, melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan ke atasnya. Sehingga kan dalam Quran ini menceritakan Nabi sendiri diajar kepada Allah Ta'ala, innama ana bashar, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Quran dalam ayat yang tadi ni dah naik syekh dah ni, boleh berhenti ke sebelum suku tadi? Menyesal pula bercakap kata sebelum suku kan. Tadi ketika tak ada idea, tapi bila dah ada idea ni nak macam mana nak berhenti, kan? Ini masalah, kan? Baik tuan-tuan, Ustaz nak ajar gini, nak mengajak tuan-tuan kita melihat bagaimana, satu contoh saja, satu contoh bagaimana Quran itu memberikan panduan. Yang pertama tadi Ustaz katakan bahawa Quran mentafsir Al-Quran. Yang kedua, Ustaz menyatakan bahawa Quran mengajak kita pada melihat alam. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita melihat alam? Sebabnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa Quran ni, bahawa ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat. Makna yang tersurat itu kita faham, makna yang tersurat itu kita faham apa yang dimaksudkan Quran. Tapi makna yang tersirat itu ialah Allah nak beritahu kepada kita bahawa Quran itu ialah Tuhan yang sama yang menciptakan alam ini. Sebab itu Allah Ta'ala suruh manusia itu apabila baca Quran, tengok alam.
Kalau tengok kepada unta bagaimana diciptakan, ajaibnya unta, itulah Tuhan yang sama yang menurunkan Al-Quran ini. Bahkan juga Allah Ta'ala suruh kita untuk mengkaji, untuk melihat sendiri. Kenapa Allah letakkan ayat tentang turunnya Quran itu seiring dengan kefarduan bulan Ramadan? Kenapa? Sebabnya Allah nak beritahu kepada kita, ayat yang mula-mula diturunkan itu pada bulan Ramadan, dan yang dikenali sebagai nuzulul Quran. Dan semua kita tahu, imam pun dah baca tadi, Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar jatuh pada bulan Ramadan. Bahkan yang lebih dekat lagi maknanya ialah 10 malam akhir. Jelas. Dan kita pun tahu sebagaimana riwayat Ibnu Abbas bahawa nuzul Quran, yakni Quran daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Kenapa Lauh Mahfuz? Pernah tak kita tanya? Tak berani tanya. Kan, agama ni tak berani. Apa ustaz cerita, angguk saja. Kan. Lepas tu orang ni faham lain, orang ni faham lain, dia tergaduh. Kan itu. Tu dia, kan. Quran adalah ringkasan daripada apa yang Allah Taala tulis di Lauh Mahfuz. Sebab dalam Quran menceritakan asal penciptaan alam ini, dan berakhir dengan Allah Ta'ala sebut, wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan berakhir apabila manusia ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kemuncak kehidupan bagi seorang manusia. Lepas pada tu Allah Ta'ala tunjukkan rupanya, maka di waktu tu dah tak ada dah. Maknanya manusia akan kekal dalam syurga buat selama-lamanya, dan kemuncaknya ialah melihat Allah. Itu. Dan apabila berlakunya tiupan sangkakala, iaitu kalam di waktu itu dah tak tulis lagi dah di Lauh Mahfuz, habis dah. Dan ketika ustaz sedang duduk berbicara, kalam sedang menulis di atas Lauh Mahfuz. Tapi walaupun kalam itu sedang menulis, Quran telah menyimpulkan apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan di dalam Lauh Mahfuz. Artinya Quran menyimpulkan daripada apa yang kalau kita nak tahu apa yang Lauh Mahfuz tulis, baca Quran. Begitu juga suratul Fatihah. Surah Fatihah adalah ringkasan kepada Al-Quran. Kalau tuan-tuan beli buku, tuan-tuan nak baca buku ni cerita pasal apa? Tuan-tuan buka bahagian lembaran isi kandungan. Dia tak ada buku yang kita beli ni, isi kandungan sebenarnya cerita buku lain. Tak ada, memang buku tu lah. Tuan-tuan baca isi kandungan tu, nak menceritakan itulah isi yang nak disampaikan dalam buku tu. Jadi ringkasannya ialah baca isi kandungan. Tapi jangan baca isi kandungan saja. Lepas tu sembangnya semua, rupanya baca isi kandungan je. Tak, baca isi kandungan untuk kita faham apa yang ada dalam buku tu. Pada buku tu kena baca lah. Jadi begitulah juga Al-Fatihah ialah ringkasan kepada keseluruhan Al-Quran tu. Jadi sebahagian besar daripada surah Al-Fatihah dia cerita pasal apa? Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu semua menceritakan 3 daripada 4 ayat menceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Al-Quran ini turun nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu Allah ajar kepada kita tentang ibadah. Hanya pada engkau kami beribadah dan hanya pada engkau kami minta pertolongan. Maknanya mulakan dengan ibadah, lalu mintalah apa yang kamu nak. Lepas tu barulah ditunjukkan pada 2 ayat yang lain, contoh-contoh yang Allah Ta'ala tak suka. Dan diakhiri dengan doa, ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan, tunjukkanlah jalan mereka-mereka yang diberikan nikmat. Nikmat di sini ialah hidayah. Hidayah. Kita ingat nikmat itu harta. Tidak. Nikmat itu ialah hidayah. Jalan untuk sampai ke syurga. Dah masa nak habis dah. Ustaz pun dah kelakabut dah sekarang ni. Kan, itu dia. Dan bukan jalan-jalan yang Allah Ta'ala murka, dan juga jalan-jalan mereka yang sesat. Jadi apa yang saya nak ceritakan bahawa ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ayat, lalu Allah menafsirkan ayat ini dengan Allah datangkan satu lagi ialah Nabi. Nabi diutuskan untuk menjelaskan apa maksud ayat. Artinya sebagai satu contoh,
Allah Ta'ala datangkan Nabi, lalu datangnya bulan Ramadan, lalu Nabi bersabda, man shama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan bermuhasabah, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Dia maknanya hadis yang lain pula, man qama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan solat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keampunan, dengan bermuhasabah, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Sebenarnya apa yang nak ceritakan di sini ialah keampunan Allah Ta'ala. Sebab itu kadang-kadang ada ketika apabila kita nak mendirikan solat malam tarawih contohnya, tidak semestinya, jujurlah kita kata, dah 20 hari, nak masuk 20 hari yang kita solat ni, ada ketika kita rasa macam berat sangat, malas sangat, kan? Tak adalah kalau kata saya tak ada ustaz, saya steady je. Memang tuan-tuan kita jadikan contoh, jemaah contoh kat sini. Tak, pasti ada kita rasa berat sangat, pasti. Dan ada juga ketika kita berpuasa, ada ketika sepanjang kita puasa, ada ketika kita rasa penat betul, letih sangat. Letih nak menghabiskan satu hari puasa tu, letih. Tetapi kenapa Allah datangkan, iringkan dengan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, iaitu diampunkan dosa? Iaitu Allah Ta'ala nak beritahu bahawa apabila kita menghadapi kesukaran, maka jalan untuk menghadapinya ialah istighfar. Jalan untuk menghadapi kesukaran tersebut dalam melaksanakan ibadah ataupun kesukaran dalam menghadapi kehidupan, Allah jalannya ialah dengan istighfar. Tapi istighfar mesti datang dengan kita yang minta. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dialah yang akan memperkenankan doa bagi orang yang meminta. Bagi orang yang meminta sekiranya mereka meminta. Jadi cara untuk kita memotivasikan diri kita, macam mana kita nak terus melaksanakan ibadah ni, kita nak rasa rajin, ialah kena banyakkan istighfar. Kalau kita rasa macam berat, istighfar banyak. Kalau tak boleh, istighfar lagi. Dan di waktu itu nanti kita akan rasakan perubahan. Begitu juga ketika kita nak bangun sahur. Mula-mula sahur macam-macam menu ada, tapi dah hujung-hujung tengah ni idea pun tak ada. Kan? Ini nak bangun sahur mana? Contoh, cuba dengan istighfar. Sahur ni kita cuba. Sebab Allah Ta'ala sebut wabil asharhum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Jadi rupanya istighfar tu sebagai suatu motivasi, sebagai satu dia kata vitamin. Kita yang tak ada selera asal dia, bila kita istighfar, baru lepas tu berselera kita makan. Kalau tak percaya, cuba pagi ni nanti subuh. Nanti kalau dah berjaya, contoh jangan lupa telefon ustaz. Ni tuan-tuan ustaz tugaskan jemaah ni kita test kat sini dululah. Kalau berjaya kita buat ke masjid lain. Kan? Istighfar berjaya menjadikan saya bangun sahur. Kan? Pada mereka-mereka yang malas nak bangun sahur ni, kan, di pertengah-pertengah ni suruh mereka istighfar. Kalau kita nak bangkit nak solat ni, rasa 8 rakaat ni macam 20 rakaat, jadi kita istighfar. Kalau kita nak habiskan puasa, tiba-tiba kita rasa letih, istighfar. Rupanya istighfar jalan bagaimana. Sebab tu Nabi dah sebut ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa yang telah lalu, artinya jalannya istighfar. Begitu juga kita ada dosa yang melekat dalam diri kita. Setiap orang dia ada dosa yang dilakukan secara berulang-ulang. Jalannya ialah istighfar. Ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Yusuf. Ni waktu kecemasan tuan-tuan, kejap lagi habislah, tuan-tuan jangan risau. Nabi Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf ayat 53, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma ubri'u nafsi anna nafsa la amaratu bisu illa rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ayat ini nak menceritakan tentang seorang perempuan yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam sehingga Nabi Yusuf dipenjara. Lalu ketika dia menyesal dan dia dipanggil oleh seorang raja perihal apa yang menyebabkan dia lakukan menyebabkan Nabi Musa terpenjara, lalu dia pun mengatakan bahawa wama ubri'u nafsi. Dia mengaku tentang dia salah. Dia kata wama ubri'u nafsi, tidaklah mampu aku melepaskan diriku dengan nafsuku. Di waktu itu wama ubri'u nafsi anna nafsa la'amatu bisu, sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh-nyuruh untuk melakukan kejahatan. Illa ma rahima rabbi,
melainkan setelah Allah berikan rahmat kepadaku. Dia boleh tinggalkan dosa walaupun telah dilakukan secara dah lama dah, berulang-ulang lama cuba nak lepas tak boleh, tapi bila Allah datangkan rahmat, baru dia boleh melepaskan diri dia daripada dosa tersebut. Wa ma inna rabbi ghafur rahim, sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Artinya kalau kita rasa kita nak berubah, tuan-tuan, kita nak berubah, ada orang dia merokok, maaflah kita cakap ada orang tu dia merokok, dia tak boleh tinggalkan. Bukan tak boleh, tuan-tuan cuba tanya dia apa ni musibah rokok tu, dia boleh cerita daripada mula sampai habis, semua penyakit dia tahu, tapi dia tak boleh nak lepaskan rokok. Betul, Ustaz dah jumpa dah, tak boleh. Kita yang tak merokok boleh lah, senang kita cakap, sebab kita tak ada. Dia susah, dan kita kena simpati dengan dia, bukan mudah. Sehingga kan ketika nak melepaskan rokok ni, iaitu sehinggalah ketika ni cerita benar tuan-tuan, bila mana dia disahkan sakit jantung, doktor dah kata dia berhenti, dia tak boleh, dah cuba berhenti, tapi berhenti tadi bila last kali rokok adalah 2 jam lepas, dia kata kan, itu masa sebelum bulan Ramadan, kan, jadi memang tak boleh berhenti. Jadi sehingga disahkan sakit jantung, nak dibuat operate, masa tu dia berhenti. Kadang-kadang manusia ni bila dah kena musibah baru dia berhenti. Yang jadi kita pun datanglah ziarah, dah operate dah, alhamdulillah selamat, nasib baik selamat kan, jadi alhamdulillah selamat. Lepas dah balik, keluar balik, oh dia pun dah okey dah semua, dah sebulan 2 bulan, merokok okey, merokok balik, kan. Tu nak kata bukan mudah sebenarnya. Orang lain sembang boleh lah, sebab mungkin mereka ni tak berokok tegar macam dia tegar, dia boleh jadi presiden perokok tegar, maknanya bukan mudah kan. Tetapi tuan-tuan, jalan dia bagaimana? Jalannya tidak ada cara lain, ialah mesti beristighfar. Bila betul-betul dia beristighfar kepada Allah Ta'ala, barulah Allah datangkan rahmat. Bila Allah Ta'ala turunkan rahmat, baru dia boleh berubah. Itu. Jadi itu saja yang Ustaz dah cerita-cerita. Jawapannya apa? Yang ringkasnya ialah istighfar. Itu je. Daripada pukul 10 lebih, dekat pukul 10 sampai pukul 10 lebih ni, nak cerita satu je, istighfar je. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita perbanyakkan istighfar. Maka istighfar bukan saja Allah menghapuskan dosa, bahkan juga Allah mampu mengubahkan kita ni. Sebab Allah nak ubahkan kita bila-bila masa boleh, tetapi Allah nak kita komit tentang diri kita tu. Jadi itu saja, yang baik datang daripada Allah, yang salah yang silap adalah kelemahan diri Ustaz sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qaul fanatabina hasanah. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.